Jadi Huawei Mate 50 Pro dah disahkan akan memasuki pasaran Malaysia dan kami di Amaz dapat akses peranti ini selama beberapa minggu lebih awal dan ini pendapat saya tentang peranti mercu terkini pada mereka. Tapi macam biasa sebelum kita mulakan ulasan, ada baiknya jika anda lihat spesifikasi untuk Huawei Mate 50 Pro di skrin anda sekarang. Macam biasa bila mulakan sesuatu, kita mulakan dengan apa yang kita nampak dan apa yang saya nampak setiap kali peranti dibuka. Dan anda boleh nampak dengan jelas peranti ini masih lagi ada takut bahagian atas. Skrin 6.74 inci daripada keluarga OLED 120Hz dengan sokongan HDR Vivid. Jadi apakah maknanya di sini? Ini adalah skrin yang teknologinya sama macam tahun lalu di mana anda dapat sebuah peranti yang bahagian sisinya melengkung dan juga terdapat takut yang agak ketara. Paling ketara ialah apabila kita ada skrin yang melengkung, kandungan video dan permainan video akan melimpah keluar, membuatkan apa yang anda nak tonton mungkin terhilang ataupun terselindung pada bahagian sisi yang agak ketara ini. Dan kedua, saya rasa mungkin yang lebih serius ialah walaupun menyokong format HDR Vivid yang dikatakan oleh Huawei, sebenarnya bila saya gunakan aplikasi popular macam Netflix ataupun YouTube, kandungan HDR tak boleh dimainkan pasal tak ada DRM yang menyokongnya. Jadi, on paper macam best ada HDR, tapi realitinya tak ada HDR sebenar pada Mate 50 Pro. Kita perlu menyentuh sistem operasi pasal ini adalah tahun ketiga Huawei menggunakan sistem operasi mereka sendiri iaitu HarmonyOS 3.0. Jadi dengan input-input yang diberikan oleh pengguna, beberapa penambahbaikan telah dibuat. Jadi antara perkara pertama yang orang selalu komen ialah App Gallery tak ada aplikasi yang anda nak gunakan. Implementasi mereka selama ini ialah menggunakan Petal Search. Jadi kalau tak ada kat App Gallery, kena buka Petal Search, sekarang cari aplikasi tersebut, kemudian buat turun. Kali ini pada HarmonyOS 3.0, kami sedari pergi App Gallery, type. Kalau aplikasi tersebut tak ditawarkan secara rasmi pada App Gallery, dah ada pautan terbina. Jadi, in a way, Petal Search dah terbina dalam App Gallery. Jadi, anda tak ada isu nak buka multiple app semata-mata, nak cari aplikasi yang anda mungkin perlukan. Kemudian, dengan banyak sistem operasi sekarang mengemas kini sistem widget yang disokong pada HarmonyOS 3.0 juga menarik. Anda boleh ubah size folder mengikut kesukaan anda. Anda nak besar ke, anda nak kecil pun. In fact, anda boleh kecilkan folder tu kepada 3x1. Jadi bergantung pada apa anda boleh customize sendiri rekaan folder yang anda gunakan pada skrin muka hadapan. Kemudian satu lagi ciri baru yang dipertontonkan masa dilancarkan ialah satu sistem dipanggil sebagai Super Hub, di mana untuk memudahkan multitasking. Katakanlah anda nak gambar daripada galeri, anda boleh pilih multiple gambar, kemudian anda boleh drag pergi pada Super Hub tersebut, terus drag and drop. Jadi dengan cara ini anda senang cari apa yang anda nak kongsikan. Kesemuanya dilakukan dengan hanya satu pergerakan jari sahaja. Lalang kita cakap pasal widget, ada satu lagi widget yang unik pada HarmonyOS 3.0 iaitu dipanggil sebagai Smart Service Widget. Smart Service Widget ni mereka dah gabungkan pelbagai widget-widget yang popular atau widget-widget yang perlu macam kamera ke, pemain muzik ke dalam satu widget yang dah preset. Jadi bagi mereka mungkin yang tak tahu macam mana nak gabungkan, ada beberapa option diberikan oleh Huawei. Jadi macam saya gunakan untuk kamera, daripada widget tersebut saya boleh rancarkan gambar, saya boleh terus launch kepada super makro dan juga boleh terus rancarkan video terus daripada widget yang saiznya agak besar dan mudah difahami. Dan akhir sekali ada dua fungsi yang saya rasa amat berguna bagi golongan gamer. Satu dipanggil sebagai Super Render. Dengan Super Render, sistem operasi akan menetapkan tetapan yang paling optimis untuk permuaan yang anda mainkan. Jadi anda boleh dapat kadar bingkai yang paling tinggi, resolusi yang paling baik, grafik yang pada tetapan yang paling sesuai dan pada waktu yang sama memastikan anda tak gunakan bateri dengan banyak dan juga peranti tak akan memanas. Dan ciri kedua yang saya rasa paling menarik bagi orang yang mempunyai storage yang terhad iaitu Super Storage. Jadi Super Storage ini ia dengan bijak akan membuang fail-fail yang anda tak perlukan daripada permuah. Super Storage akan cari fail mana yang anda betul-betul perlu, kemudian membuang mana yang tak perlu. Dengan ini anda bukan saja dapat jimatkan storage, anda juga tak perlu risau nak buat management secara manual macam mungkin anda dah biasa lakukan selama ini dengan peranti yang tak ada Super Storage. Kesemua tu bagus, kesemua tu menarik, tapi macam mana dengan pengalaman penggunaan? Jadi saya dah gunakan lebih kurang 2-3 minggu dan apa yang saya sedari ialah ini adalah sistem operasi yang mungkin paling lancar walaupun hanya dilengkapi dengan 8GB RAM. Dan ini adalah sesuatu yang bukan baru.
saya dah sedari sejak P30 Pro lagi bahawa sistem operasi daripada zaman Emotion UI lagi memang antara yang terbaik yang anda boleh lihat pada peranti Android. Jadi, gembira untuk melihat satu pedigree, sesuatu benda yang selalu sinonim dengan peranti Huawei, iaitu kelancaran yang baik, dan untuk penggunaan jangka panjang yang lama, ianya sangat baik, sangat lancar dan tak ada langsung isu pemanasan walaupun ketika saya mainkan permua yang memerlukan tetapan grafik yang tinggi. Pada waktu yang sama, saya rasa saya tak boleh elak the elephant in the room. Ianya masih lagi menggunakan HMS. Jadi dengan HMS, anda tahu ada beberapa aplikasi yang anda tak boleh guna. Semua aplikasi Google tak boleh first party. In fact, macam aplikasi seperti Disney Plus yang memerlukan GMS untuk berfungsi, tak boleh pakai. Jadi, dapat rasa bahawa anda mungkin kehilangan part of the experience yang mungkin anda biasa gunakan pada peranti Android yang biasa. Jadi, macam biasa saya rasakan orang yang akan guna Huawei dan HMS ialah mereka yang pernah gunakan ekosistem Huawei dan tak boleh keluar pada ekosistem tersebut dan tak ada Google pun tak apa. Having said that, memang ada beberapa cara nak guna Google, tapi agak orang kata banyak langkahnya membuatkan ianya tak berapa convenient, terutamanya jika anda mungkin yang tak berapa tech savvy. Baiklah, sampai ke segmen kamera. Pasal ini yang paling anda nantikan kan? Pasal sekarang guna Xmage, bukan lagi Leica. Leica sekarang dah berkawan dengan Xiaomi, mereka tak kawan lagi dengan Huawei. Jadi Xmage ialah penggantinya. Jadi apakah Xmage? Jadi Xmage ni basically ialah kamera utama 50 megapiksel ni, dia punya aperture boleh ubah secara fizikal. f1.4 sampai f4.0. Jadi anda boleh ubah dia punya tahap bokeh kat belakang tu secara fizikal. Dan kemampuan fotografinya, kalau saya being honest, adalah sama dengan P50 Pro yang dilancarkan awal tahun ini. Dan sama, tak ada perubahan langsung. Masih lagi gambar dengan warna yang cantik, warna yang pop, image yang tajam, dibantu dengan sistem OIS digunakan pada lensa sudut lebar dan juga telefoto. Dan gambar juga dengan bijak. Bila saya ambil mode bokeh misalnya, image latar belakang dengan image saya nak ambil tu dibezakan dengan cantik sekali. Ini adalah isu-isu yang saya yakin anda biasa dengar. Orang kata bila pakai bokeh dekat kamera, kadang-kadang detect tak bagus. Tapi pada Mate 50 Pro, kameranya cukup berkuasa dan bijak untuk bezakan objek dengan latar belakang. Jadi bagus daripada Huawei kat sini. Kemudian macam mana dengan zoom? Jadi zoom boleh pergi sampai 100, sama macam yang ada pada S22 Ultra dengan Magic 4 Pro. Dan ada caveat kat sini. Saya rasakan dia punya zoom optical 3.5 kali ganda memang best, memang cantik. Gambar saya tak boleh nak komplain. Dan kalau nak gunakan zoom digital pula, saya rasa sehingga 30 je yang saya rasa boleh gunakan. Bila pergi ke 100, gambar dah pecah-pecah, gambar dah nampak macam abstrak, dah tak boleh gunakan lah untuk saya rasa nak share kat social media. Dan isu yang ada dekat semua peranti dengan zoom yang mega-mega ni ialah bila dah sampai 100, viewfinder goyang sampai dah tak boleh nak cari objek kita nak tangkap. Dan anda boleh lihat sampel-sampel gambar dekat skrin sekarang. Anda boleh lihat gambar memang warna dia pop, tapi at the same time caveat kat sini, saya sedar ianya lebih warm nak bandingkan dengan peranti lain. Tapi dalam majoriti situasi, terutamanya mode malam, saya rasa masih lagi peranti Huawei mempunyai mode malam yang terbaik di dalam kelasnya. Akhir sekali kita sampai ke bateri. Jadi bateri 4700 mAh. Besar untuk sebuah peranti Huawei, tapi tak besar nak bandingkan dengan peranti mercu lain di pasaran yang sekarang dah lebih 5000 atau sekitar 5000. Okey, SOT yang saya dapat capai ialah sekitar 9 ke 10 jam dalam penggunaan yang sederhana. Dalam penggunaan yang lebih kata economical, saya tak ada isu untuk capai hayat bateri 24 jam. Jadi ini adalah bagus untuk sebuah peranti tahun 2022. Tetapi juara dari segi bateri pada tahun ini masih lagi iPhone 14 Pro Max yang saya juga baru ulas baru ini. Dengan bateri yang lebih kecil daripada Mate 50 Pro, ia boleh tahan sampai 36 jam. Jadi ini adalah isu, saya rasakan bukan isu Huawei, tapi sebenarnya isu Android. Mereka masih lagi tak boleh memberikan prestasi sebaik yang ada pada iPhone. Tapi tak perlu risau sebenarnya, pasal peranti ini ada teknologi Super Energy Boosting. Bateri tinggal 1% sekalipun, anda boleh gunakan sampai 3 jam. Lepas tu boleh lakukan panggilan telefon sampai 12 minit. Ia diaktifkan secara automatik, saya tak boleh nak manually enable. Dan saya harus admit lah, saya tak guna sampai 3 jam pasal saya nak gunakan telefon sangat waduh tersebut. Saya tunggu lebih kurang dalam sejam lebih. Tengok, oh betul lah, kalau boleh tahan sejam lebih,
1% dah bagus satu. Dan saya terus charge. Dan pengecasan yang disokong ialah 66 watt secara berwayar. Mengambil masa sekitar 55 minit nak charging daripada 1 sehingga 100. Kemudian kalau anda nak guna sistem pengecasan nirwayar pula, ia menyokong pengecasan 50 watt. Dan ada lagi satu, sistem pengecasan berbalik. Kalau anda nak charge telefon ataupun earbuds, ia menyokong pengecasan tersebut pada kuasa 5 watt. Jadi bolehkah saya sarankan Mate 50 Pro kepada orang ramai pada tahun 2022? Anda mungkin dah tahu inilah tahun ketiga di mana Huawei dikenakan sekatan teknologi oleh Amerika Syarikat, menyebabkan pelbagai isu-isu yang saya katakan di awal video tadi. Kalau tengok peranti ini dari segi ekosistem, ini memang mantap. Kalau anda gunakan ekosistem Huawei, dah ada laptop Huawei, nak guna Huawei Share, atau ada televisyen Huawei misalnya, atau gunakan sistem peranti pintar dekat rumah nak kawal semua benda, anda dah guna Huawei, ini adalah peranti Huawei yang terbaik untuk anda sekarang. Terutamanya bagi mereka yang nak upgrade atau dah lama tak upgrade peranti Huawei. Tetapi sebuah peranti yang baik sahaja tidak memadai pada tahun 2022 di mana pasaran dipenuhi dengan banyak peranti mercu yang lebih sempurna dan memberikan pengalaman yang lebih seamless dan juga tanpa isu. Saya tak nak compare dengan iPhone, saya tak nak compare dengan Samsung. Saya pergi kepada the next best thing, iaitu adik dia sendiri, iaitu Magic 4 Pro. Anda boleh lihat dari segi rekaan lebih kurang sama. Dia punya sistem operasi pun, kalau saya boleh tunjukkan dia punya antarmuka, lebih kurang sama. Kemudian dari segi spesifikasi juga dan kemampuan kamera, saya rasakan tak banyak beza antara Magic 4 Pro dengan Mate 50 Pro. Jadi oleh sebab itu, jika anda memang hardcore nak pakai Huawei, this is the best anda boleh dapat. Tapi jika anda mahu the next best thing yang menawarkan pengalaman yang hampir sama dari semua aspek dan ciri, pasal Magic UI pun boleh guna juga banyak ekosistem Huawei kan. Saya rasakan saya hanya boleh recommend peranti ini pada hardcore saja. Kalau anda nak the next best thing, lebih kurang sama, mungkin Magic 4 Pro ialah peranti yang lebih sesuai untuk anda. Dan harga jualannya lebih murah, RM3,999. Kami tak tahu lagi harga untuk Mate 50 Pro dekat Malaysia, tapi kalau dekat China pun best model dah RM4,404. Anda boleh mengagak agaknya dekat Malaysia macam mana harga jualannya. Jadi, sampai sini saja pada saya Hafiz Sahrudin. Macam biasa, jika suka, sila like. Kalau nak lagi video macam ni, sila layari channel kami. Dan jangan lupa pergi ke Amazon My untuk berita teknologi yang terkini. Saya Hafiz Sahrudin. Bye-bye.